UMNO, Pejuang Melayu Islam, bolehkah dipercayai? Bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB Harry Lee Wee Kun berkata bahawa wang yang dihantar syarikatnya setiap bulan dalam dolar Singapura kepada bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dari tahun 2014 hingga 2018 bukan bermotifkan rasuah, sebaliknya untuk dana politik. Kata saksi pendakwaan ke-15 itu, UMNO adalah sebahagian daripada komponen parti dalam Barisan Nasional yang menerajui kerajaan pada waktu berkenaan. Harry Lee yang juga saksi pendakwaan ke-15 berkata bayaran kepada Ahmad Zahid bermula akhir tahun 2014 dengan $200,000 Singapura sebulan, kemudian meningkat kepada $520,000 Singapura sebulan pada tahun 2017. Sebelum ini, apabila ditanya dalam soalan tambahan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozela Raja Toran mengenai berapa kali beliau menghantar wang tunai dari tahun 2014 hingga 2018, Harry Lee menjawab proses itu 70% dilakukan oleh saya, 40 kali dalam tempoh 4 tahun. Selain itu, beliau berkata UKSB menaja Ahmad Zahid melancong ke luar negara sambutan ulang tahun isterinya dan Hari Raya. Wow, melancong sambut ulang tahun isteri dan Hari Raya pun guna dana politik ke? Ahmad Zahid menghadapi 40 pertuduhan, iaitu 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah 13.56 juta dolar Singapura daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem visa luar negara VLN. Ia juga bagi mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh kementerian terbabit. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa sebagai menteri sama mendapatkan untuk dirinya wang tunai berjumlah 1.15 juta dolar Singapura, 3 juta ringgit, 15,000 euro dan 15,000 dolar Amerika tanpa balasan daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan kerja rasmi beliau. Bekas Timbalan Perdana Menteri itu didakwa melakukan semua kesalahan itu di Seri Satria, Presiden 16 Putrajaya dan Country Heights Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Selain itu, Ahmad Zahid juga berdepan dengan 47 pertuduhan, iaitu 12 daripadanya berkaitan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 tuduhan pengubahan wang haram, puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Bagi 12 pertuduhan pecah amanah, Ahmad Zahid didakwa menggunakan dana tersebut untuk membuat 6 pembayaran bagi kad kredit persendirian, polisi insurans serta lesen kenderaan persendirian, kiriman wang kepada sebuah firma guaman dan sumbangan kepada Persatuan Bola Sepak Polis di Raja Malaysia PDRM. Kesalahan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan itu didakwa dilakukan antara 13 Januari 2014 dan 11 Januari 2016. Menurut laporan utusan online bagi 8 pertuduhan rasuah, Ahmad Zahid dituduh menerima suapan daripada 3 syarikat iaitu Mastoro Kenny IT Consultants and Services, Datasonic Group Berhad dan Profound Radiance Sdn Bhd. Suapan itu sebagai dorongan kepadanya atas kapasiti selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu untuk membantu syarikat terbabit mendapatkan projek MyEG, membekalkan chip pasport serta menjadikan perkhidmatan pusat sehenti di Pakistan dan juga Nepal. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 16A Akta SPRM 2009. Ahmad Zahid juga berdepan 27 pertuduhan pengubahan wang haram dengan melibatkan diri dalam transaksi secara langsung membabitkan pendapatan daripada aktiviti haram antara 2016 dan 2018. Bagi kes ini, beliau didakwa mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Jumlah keseluruhan pertuduhan yang dihadapi Ahmad Zahid 87 pertuduhan. Pertuduhan terhadap Presiden UMNO ini buat rakyat tertanya-tanya, benarkah UMNO Pejuang Melayu Islam? Ini kerana pemimpin UMNO dilihat memperkaya diri sendiri walaupun orang Melayu kekal miskin dan bergantung kepada bantuan mereka. Pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad berkata UMNO bergabung dengan PAS menjajah naratif Melayu Islam. Bagaimanapun, setelah mereka merampas kuasa, rakyat terus lemah sedangkan pemimpin-pemimpin Melayu hidup senang lenang. Itu buat kali pertama di dalam sejarah satu kerajaan yang baru yang naik, Parti Melayu dan Parti Islam, UMNO dan PAS, dua-dua menjadi sebagai pembangkang, ya. Dan semasa 60 tahun di bawah Parti Melayu yang memerintah sebagai parti utama dalam kerajaan, keadaan orang Melayu sentiasa dijadikan isu, ya, betapa lemahnya orang Melayu, betapa ketinggalannya orang Melayu dan sebagainya. Dan apa yang kita lihat ialah akhirnya
selepas 60 tahun itu keadaan orang Melayu tetap sama. Mereka masih lagi majoritinya masih lagi ketinggalan, masih lagi bergantung kepada bantuan daripada kerajaan. Tetapi pemimpin-pemimpin yang pejuang-pejuang Melayu ni semua jadi kaya-kaya. Ya. Beliau berkata demikian dalam program Bicara YB Khalid Samad untuk siri 150 yang bertajuk Kesatuan Melayu Islam Retorik Kosong pada malam kemarin. Khalid mengambil contoh apabila orang Melayu di Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur dihalau oleh pemaju mengikut Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 APT 1960. Mereka membisu kita menyokong penyatuan Melayu Islam, namun di sebalik itu masihkah Melayu percaya kepada retorik bahawa UMNO PAS dan Kini Bersatu adalah pejuang Melayu Islam yang tulen rakyat memerhati? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.